Islam, agama yang menekankan keamanan, kepatuhan kepada Tuhan dan panduan untuk manusia, memegang dua sumber utama ilmu pengetahuan yang sangat dihormati, Al-Quran dan Al-Hadits. Al-Quran, kitab suci Islam, dipercayai oleh umat Islam sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ayat-ayatnya dianggap suci dan tidak berubah, membentuk dasar iman dan amalan Islam. Al-Hadits pula merangkumi perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Riwayat ini memberikan pandangan berharga tentang kehidupan Nabi, memberi umat Islam contoh praktikal tentang cara menerapkan prinsip-prinsip Al-Quran dalam kehidupan seharian mereka. Para ulama mendefinisikan hadits sebagai catatan kata-kata dan perbuatan Nabi yang disampaikan dengan teliti melalui rangkaian perawi yang boleh dipercayai. Definisi ini menonjolkan kepentingan yang diberikan kepada kesahihan dan penyampaian yang tepat dalam tradisi Islam. Memahami hubungan antara Al-Quran dan Al-Hadits adalah penting bagi setiap Muslim yang ingin menjalani kehidupan yang selaras dengan ajaran Islam. Esei ini akan mengupas hubungan ini, meneroka bagaimana hadits melengkapi dan menjelaskan Al-Quran, sambil juga membincangkan nuansa tafsiran dan aplikasinya. Walaupun Al-Quran dan Al-Hadits dianggap sebagai sumber panduan Islam, keduanya berbeza dengan ketara dalam bentuk dan sifatnya. Al-Quran adalah wahyu ilahi, kata-katanya dipercayai langsung dari Allah. Bahasanya adalah bahasa Arab, dicirikan oleh kefasihan, irama, dan kedalaman makna yang telah mengilhami renungan selama berabad-abad. Sebaliknya, hadits terdiri daripada riwayat tentang kehidupan dan ajaran Nabi. Riwayat ini pada mulanya disampaikan secara lisan dan kemudian disusun menjadi buku oleh para ulama Islam. Walaupun mesej dalam hadits berasal dari Nabi, kata-katanya dikaitkan dengannya, bukan langsung kepada Allah. Perbezaan ini penting dalam memahami hierarki autoriti dalam sumber-sumber Islam. Al-Quran, sebagai firman Allah secara langsung, mempunyai autoriti tertinggi. Hadits, walaupun dihormati, berada di tempat kedua, berfungsi terutamanya untuk menjelaskan, menerangkan, dan memberi konteks kepada ayat-ayat Al-Quran. Salah satu fungsi utama hadits adalah untuk menjelaskan makna dalam Al-Quran. Al-Quran, sebagai wahyu ilahi, sering menggunakan bahasa yang ringkas dan metafora yang memerlukan penjelasan lanjut. Hadits, dengan catatan terperinci tentang kehidupan dan ajaran Nabi, bertindak sebagai tafsir, memberikan contoh praktikal dan interpretasi ayat-ayat Al-Quran. Contohnya, Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk sholat tanpa menyatakan kaidah atau bilangan sholat harian yang tepat. Hadits dalam hal ini memberikan perinciannya, menggariskan gerakan, bacaan, dan waktu tertentu untuk setiap 5 waktu sholat. Oleh itu, hadits melengkapi Al-Quran dengan menyediakan kerangka praktikal untuk memenuhi perintah-perintahnya. Hubungan antara kedua sumber ini memastikan pemahaman yang komprehensif tentang ajaran Islam. Al-Quran memberikan prinsip-prinsip asas, sementara hadits menawarkan alat dan panduan untuk pelaksanaannya secara praktikal dalam kehidupan seharian seorang Muslim. Melebihi sekadar penjelasan, hadits juga berfungsi untuk memperkukuh dan menekankan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Al-Quran. Al-Quran sering membincangkan konsep moral dan etika yang luas, mendorong umat Islam ke arah nilai-nilai seperti kejujuran, belas kasihan, dan keadilan. Hadits, melalui riwayat kehidupan Nabi, memberikan contoh konkret tentang nilai-nilai ini dalam tindakan. Contohnya, Al-Quran menekankan pentingnya kejujuran dalam pelbagai ayat. Hadits memperkukuhkan prinsip ini melalui banyak kisah yang menunjukkan kejujuran Nabi yang tidak berbelah bahagi dalam urusannya dengan Muslim dan bukan Muslim. Riwayat ini berfungsi sebagai ilustrasi praktikal tentang cara menjelmakan nilai Al-Quran ini dalam situasi seharian. Dengan mempersembahkan kehidupan Nabi sebagai model untuk dicontohi, hadits menghidupkan ajaran Al-Quran. Ia mengubah konsep abstrak menjadi tindakan nyata, membimbing umat Islam ke arah pemahaman dan penghayatan yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip Islam. Bahagian 5 memperincikan hukum ilahi, hadits memberikan perincian. Al-Quran, walaupun merangkumi pelbagai topik, kadangkala memberikan panduan umum tanpa mengupas perincian tertentu. Hadits, dalam keadaan ini, memainkan peranan penting dalam menggariskan perincian hukum dan amalan Islam. Satu contoh boleh didapati dalam larangan Al-Quran untuk mengambil bahan haram.
Walaupun Al-Quran secara jelas melarang arak, ia tidak menyenaraikan setiap barang terlarang. Hadis, dalam hal ini, memberikan perincian lanjut, memperluas senarai untuk memasukkan bahan memabukkan selain arak, memastikan pemahaman yang komprehensif tentang perintah Al-Quran ini. Begitu juga, hadis menghuraikan panduan Al-Quran mengenai warisan, perkawinan, dan urusan sosial yang lain. Dengan memberikan perincian dan peraturan khusus, hadis memastikan penerapan hukum Islam secara praktikal dalam pelbagai situasi. Bahagian 6. Menavigasi wilayah baru, hadis dan persoalan hukum baru. Hubungan antara Al-Quran dan hadis menjadi lebih kompleks apabila mempertimbangkan kemungkinan hadis menetapkan hukum baru yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam Al-Quran. Isu ini telah menjadi subjek perdebatan di kalangan ulama Islam sepanjang sejarah. Sesetengah ulama berpendapat bahawa hadis tidak boleh memperkenalkan hukum yang sama sekali baru kerana Al-Quran dianggap sebagai wahyu yang terakhir dan lengkap. Mereka berpendapat bahawa apa-apa peraturan yang berasal dari hadis mestilah mempunyai asas atau prinsip yang berakar umbi dalam Al-Quran. Ulama lain, walaupun mengakui ketuanan Al-Quran, percaya bahawa hadis boleh menangani perkara yang tidak dibincangkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Mereka berhujah bahawa Nabi, sebagai utusan Allah yang terakhir, telah dibimbing secara ilahi untuk memberikan panduan dan perundangan lanjut seperti yang diperlukan. Perbezaan pendapat ini menonjolkan kerumitan perundangan Islam dan wacana ilmiah yang berterusan mengenai tafsiran dan aplikasi Al-Quran dan hadis. Bahagian 7. Memastikan kesahihan, kepentingan pengesahan hadis. Memandangkan peranan penting hadis dalam memahami dan melaksanakan ajaran Islam, memastikan kesahihannya adalah sangat penting. Tidak seperti Al-Quran yang kekal tidak berubah sejak wahyunya, penyampaian hadis bergantung kepada perawi manusia. Ini membuka kemungkinan kesilapan, pemalsuan, atau penyelewengan memasuki rantaian riwayat. Untuk menangani perkara ini, ulama Islam awal membangunkan kaedah pengesahan hadis yang teliti. Mereka meneliti rantaian perawi, menilai integriti, ingatan, dan kedekatan mereka dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dikategorikan berdasarkan rantaian penyampaiannya, daripada sahih, kepada daif, dan segala-galanya di antaranya. Proses yang ketat ini bertujuan untuk melindungi integriti literatur hadis dan memastikan hanya riwayat yang boleh dipercayai diterima dan diamalkan. Bahagian 8. Memahami teks, pandangan perbandingan tentang tafsiran Al-Quran dan hadis. Mentafsirkan Al-Quran dan hadis memerlukan ilmu, konteks, dan pemahaman tentang bahasa Arab. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perbezaan utama dalam tafsirannya. Al-Quran, sebagai firman Allah secara langsung, dianggap secara semula jadi mukjizat, dan tafsirannya memerlukan tahap kepakaran linguistik yang lebih tinggi. Ulama pakar dalam tafsir Al-Quran menggunakan pelbagai alat dan metodologi untuk mendapatkan makna daripada ayat-ayatnya. Tafsiran hadis, walaupun juga memerlukan kepakaran, membenarkan lebih banyak fleksibiliti. Ulama mempertimbangkan konteks riwayat, niat Nabi, dan faktor lain yang berkaitan apabila mengeluarkan hukum atau memahami implikasinya. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa tafsiran Al-Quran dan hadis adalah bidang khusus dalam ilmu Islam. Umat Islam awam digalakkan untuk mendapatkan ilmu daripada ulama yang berkelayakan dan mengelakkan tafsiran pribadi yang boleh membawa kepada salah tafsir dan kesesatan. Bahagian 9. Mencari ilmu, perjalanan memahami yang berterusan. Mempelajari Al-Quran dan hadis adalah usaha sepanjang hayat bagi umat Islam. Ia memerlukan dedikasi, kerendahan hati, dan keinginan yang ikhlas untuk mencari ilmu dan panduan daripada Allah. Memahami hubungan antara kedua sumber ini adalah penting untuk pemahaman Islam yang seimbang dan bermaklumat. Umat Islam digalakkan untuk mendekati kedua-dua teks dengan penuh hormat dan rasa hormat, mengiktiraf kesaling hubungan dan sifat pelengkap mereka. Dengan mempelajari Al-Quran, merenungkan ayat-ayatnya, dan mencari panduan daripada hadis yang sahih, umat Islam boleh berusaha untuk menjalani kehidupan yang selaras dengan ajaran Islam dan contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan mencari ilmu adalah berterusan, dan melalui pembelajaran dan usaha yang berterusan, umat Islam dapat memperdalam pemahaman mereka tentang agama mereka dan lebih dekat dengan Allah.